Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan mengikuti segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berjaya di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, pertama kali jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya syukur dan sebanyak-banyak syukur. Dan syukur adalah kata ulama adalah sebahagian daripada agama, dan bersyukur juga adalah kewajipan bagi kita seorang Islam untuk bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala telah beri kita banyak nikmat yang Allah SWT beri kepada kita dekat di dunia ini. Dari kita lahir hinggalah kita sekarang ni, Allah SWT beri kita bermacam-macam nikmat. Dan jika dijadikan pokok-pokok, ranting-ranting dijadikan pena dan air lautan dijadikan dakwat untuk tulis nikmatnya Allah SWT, seakan habis kita tulis nikmat Allah SWT beri kepada kita. Sebab itu kita syukur kepada Allah SWT. Dan jika Allah SWT minta satu nafas kita hanya 1 sen, maka nescaya seorang pun tidak akan dapat membayar seluruh nikmat yang Allah SWT beri kepada kita. Tajuk khutbah saya pada hari ini adalah ujian susah dan senang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi lumrah kehidupan kita dekat dunia bahwasanya kita pasti kita akan diuji. Sama ada kita bomba kah, polis kah, student kah, pelajar kah, kita ustaz kah, ustazah kah, menteri kah, pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama ada kecil atau besar ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut kemampuan hambanya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak membebankan seseorang melain mengikut kemampuan hambanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian adalah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, walaupun sekecil-kecil nikmat atau ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab apa kita bersyukur? Sebab Allah Subhanahu wa taala, contohnya Allah Subhanahu wa taala beri kita ujian kesakitan, maka kita patut bersyukur. Sebab apa? Sebab Allah SWT nak hapuskan dosa kita yang sebelum ini kita buat. Tidakkah anda semua berfikir bahawasanya ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita adalah satu nikmat, dan kita anggap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT adalah Allah SWT benci kita. Tidak, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Sebenarnya Allah SWT sayang kepada kita. Sebab itu Allah SWT uji kita, walaupun sekecil-kecil uji dengan sebesar-besar ujian yang Allah SWT beri kepada kita. Kita di dunia ini pun dah Allah SWT uji kita. Dan Nabi SAW pun pernah bersabda, "Ad-dunya imtihan." Dunia itu adalah ujian bagi kita, untuk kita harungi, untuk kita bawa jumpa Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup dan mati untuk menguji manusia, untuk melihat sejauh mana amalan seseorangnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala
Yang memberi penyakit Allah SWT lah yang memberi kita sembuh. Dan kita sekarang apabila diuji oleh Allah SWT, kita dah mengeluh. Walaupun sekecil-kecil ujian yang Allah SWT beri kita, kita dah rasa mengeluh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, cuba kita renungkan macam mana Allah SWT uji Nabi Ibrahim dulu. Yang Allah SWT uji Nabi Ibrahim ketika Allah SWT beri ujian untuk Nabi Ibrahim tegur ayahnya, untuk tegur ayahnya yang sembah bahala. Dari kecil-kecil lagi dah Allah SWT uji Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim dicampakkan di dalam api dan dibakar hidup-hidup. Adakah tuan-tuan terfikir, adakah tuan-tuan adakah tuan-tuan pernah hadapi ujian sebesar ini? Dan bukan itu saja tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Nabi Ibrahim sekali lagi diuji oleh Allah SWT apabila dia menikah dengan Siti Hajar. Dan beliau diuji oleh Allah SWT dengan keturunan. Ujian dugaan keturunan. Dan berpuluh tahun Nabi Ibrahim untuk mendapatkan keturunan. Dan apabila Nabi Ibrahim mendapat keturunan, Nabi Ibrahim sekali lagi diuji oleh Allah SWT dan diperintahkan oleh Allah SWT untuk tinggalkan anak dan isterinya di tengah-tengah padang pasir, tuan-tuan yang rahmati Allah SWT. Begitu besar ujian yang Nabi Ibrahim hadapi. Adakah kita terfikir, jemaah yang dirahmati Allah SWT, di tengah padang pasir yang tidak ada seorang pun yang lalu di tempat tersebut. Burung pun tidak ada menimpas di tempat tersebut. Hatta panasnya tempat tersebut, tidak seorang pun, air sikit pun tidak ada di dekat situ. Tapi Allah SWT Maha Kuasa, Allah SWT yang menjaga anak dan isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, berpuluh tahun kita menunggu, berpuluh-puluh tahun menunggu anaknya dan isterinya. Dan apabila berjumpa Nabi Ibrahim alaihissalam, sekali lagi diuji oleh Allah SWT dan diperintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk sembelih anaknya. Adakah tuan-tuan sanggup apabila tuan-tuan memegang pisau untuk sembelih anak-anak tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT? Jemaah yang dirahmati Allah SWT, walaupun saya tidak ada anak, tapi anak buah, kalau anak buah saya pergi ke dapur pegang pisau pun saya dah risau. Apatah lagi pisau itu diletakkan di bawah leher anak Nabi Ismail oleh ayahnya sendiri, Nabi Ibrahim. Adakah tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT pernah diuji sebegini? Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kalau kamu rasa ujian yang diberikan oleh Allah SWT terlalu besar, dan adakah tuan-tuan merasa Allah SWT tidak sayang kepada tuan-tuan, dan tuan-tuan rasa Allah SWT uji tuan-tuan dengan begitu ujian yang besar, dan tuan-tuan merasakan Allah SWT tak suka tuan-tuan? Dengar sini tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Dan dengar sini tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, bila kita rasa Allah itu benci kita, ingat kata-kata ini. Sehebat mana kita sayang diri kita, tak akan pernah dapat lawan hebatnya Allah, sayangnya Allah SWT kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ujian yang diberikan oleh Allah SWT bukan berbentuk kesusahan semata-mata. Bahkan dari segi kesenangan, anak, bini, isteri, harta pun ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya untuk menguji hambanya di dunia ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Dan tuan-tuan yang akhir sekali, hadapilah ujian ini. Ujian walaupun sekecil-kecil ujian ataupun sebesar ujian dengan berlapang dada. Bersabar bersabar adalah kunci untuk kita menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Dan janganlah kita lalai apabila diberi ujian kesenangan, dan jangan pula kita mengeluh apabila diberi ujian kesusahan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم